Sambung dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara okey ke Naufal? Okey. Ini tak bunyi. Tak, tapi okey juga ni. Dapat tangkap lah. Anda ingat, anda masih bayangkan tersangkut kat situ lagi. Okey, kata adu. Apa makna adu? Aduan, musuh. Berapa orang? Seorang musuh. Kalau jamak dia bunyi macam mana? A'da'un. Okey, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum ikhwana. Mana keadaan? Okey, seterusnya perkataan yang keempat. Apa perkataan yang keempat tu? Nazzala. Nazzala. Itu fi'il ke isim nazzala agaknya? Fi'il apa? Fi'il madhi. Betul? Setuju? Kalau tuan-tuan dah tahu fi'il madhi sektor berapa? Diagram warna kuning. Ikut pattern dia. Dia mesti pattern dia fa'ala. Pattern sektor berapa fi'il madhi? 3. Dia adalah sektor 3. Maka kita akan jumpa perkataan yang macam ni, ya, fa'ala, nazzala, ya. Dan seumpamanya yang berlaku penambahan tasydid di tengah. Kalau kita buang tasydid, dia jadi sektor 1. Fa'ala, dia akan jadi nazala. Nazala mana turun. Kalau nazzala, menurunkan. Ni ya. Dia ada sedikit perbezaan lah. Ini sektor 3. Kalau sektor 2 bunyi macam mana? Fi'il madhi dia af'ala, ya, anzala. Ada sedikit perbezaan di sini. Inna nahnu nazzalna dzikra. Guna sektor 3 ke sektor 2? Inna nahnu nazzalna sektor 3. Itu makna menurunkan, beransur-ansur, ya, beransur-ansur. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr, sektor berapa? Anzalna. Dia pada anzala. Ini maknanya menurunkan juga, tetapi sekali. Tak jadi anzalana. Tak. Kalau anzalana, dia telah menurunkan kami. Ya. Tu kalau kita tengok ni, dalam ni, cuba jalankan fi'il madhi, cuba terbalikkan sektor tu. Okey, cuba jalankan. Huwa anzala. Huma dia anzalata hunna anta tengok mati lam dia. Antum anzaltum, anti anzalti, antuma anzaltuma, antunna anzaltuma, ana anzaltu, nahnu anzalna. Anzalana ke anzalna? Anzalna. Apa makna anzalna? Kami telah menurunkan. Sebab tu inna anzalnahu, kami telah menurunkannya, Al-Quran itu, fi lailatul qadr. Itu menurunkan sekaligus. Kalau nazzala, menurunkan secara beransur-ansur. Itu daripada langit dunia, Baitul Izzah, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam, menurunkan beransur-ansur. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
23 tahun. Itu menggunakan perkataan ni, nazzala. Dia, iaitu nanti malaikat Jibril menurunkan beransur-ansur kepada Nabi. Ya? Kalau anzalna ni penurunan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu sekaligus. Boleh beza perkataan ni? Nazzala menurunkan beransur-ansur. Dua-dua dalam Quran diguna ya. Cuma kena dapat bezakan ni. Dengan anzala menurunkan sekaligus dengan beransur-ansur. Di sini nazzala, iya kan? Yang ala tu pun buat sekaligus juga. Tidak semua. Sekarang ni cerita anzala ya. Tidak semualah. Nanti dia tidak boleh diborong semua. Dan akhirnya maksud sebenar Quran tu akan tolong kita lah. Tapi saya bagi contoh ni je. Tapi tak macam apa tu, nazzala tu, anzala tu memang ada dalam kamus kalau kita cari ataupun insya-Allah ada. Tetapi sekaligus dengan beransur-ansur tu kurang pasti ada tak. Kalau kamus yang besar dia akan bagi tahu. Ini kita dapat kalau kita belajar ulum Quran, dia akan bezakan dua perkataan yang digunakan oleh Allah Taala ni. Ini dalam bab ulum Quran. Ulum Quran ilmu berkait dengan Quran. Quran tu asal dari mana? Allah lah. Janganlah ragu-ragu pula. Dari Allah. Daripada Allah diturunkan di mana dulu disimpan? Fi kitabim maknun, dalam satu tempat yang disimpan, yang dipelihara oleh malaikat tu Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan selungguk itu ke langit dunia. Dia panggil Baitul Izzah. Ya, itu sekaligus itu malaikat bawa kat situ. Tapi ikut di Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah seperti susunan kita yang ada daripada Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin. Tetapi daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dia ikut turutan tu. Pertama apa? Iqra dah ke belakang juzuk 30. Kemudian ya ayyuhal mudaththir juzuk 29 belas. Lepas tu yang ketiga ya ayyuhal muzammil 29. Al-Baqarah ni ke belakang. Al-Baqarah ni diturunkan bila Rasulullah dah berada di Madinah, nak menceritakan kejahatan orang Yahudi Bani Israel. Ya. Lepas tu baru turun surah Ad-Duha yang keempat juzuk 30. Sebab tu juzuk 29 dan 30 ini adalah ayat-ayat dan surah yang awal diturun oleh Allah Ta'ala. Kat mana maknanya? Mekah ke Madinah? Mekah. Sebab tu ayat 29, 30, juzuk 29, 30 tu dipanggil ayat Makkiyah, yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dia akan berkait banyak ayat-ayat akidah. Kita Yahudi ni bila Rasulullah jumpa? Di Madinah. Maknanya selepas 13 tahun Nabi menyampaikan wahyu, baru berjumpa dengan cerita-cerita Yahudi, orang munafik dan sebagainya. Hukum hakam banyak selepas pindah ke Madinah. Dalam apa kamusnya ada nazala, menurunkannya, nazzala, menurunkannya juga. Yalah. Jadi kamus tu kecil. Senang je tak jawab Jadi kalau kita nak tahu perbezaan dia yang ketara, kena buka kamus yang besar-besar. Contohnya Lisanul Arab, kamus antara yang terbesar, rujukan orang buat PhD, master, dia lebih kurang macam ni besar dia. Balai. Ini kita nak kamus yang apa? Yang 15 gram tu, nak cari semua perkataan memang tak dapat lapang. Harga dia pun RM15 saja. Sebab saya tengok ada beberapa kelemahan dalam kamus ni, jadi saya cuba untuk buat kamus sendiri nanti. Tolong doakan untuk memudahkan tuan-tuan dan perempuan belajar bahasa Arab Quran. Bila janji tapi buku saya dah nak siap dah. Tapi bila saya semak ni ada salah lagi. Saya harap minggu depan saya dapat dah. Saya harap. Ini tuan-tuan tak doa ni. Betul tak? Betul kan? Padahal pun saya fikir apalah, tak siap-siap ni. Kita kata nak siap, malam ni siap. Siap, silap lagi. Dah siap dah.
beranak pula isteri dia. Seminggu cuti kata punca-punca dia, saya dalam hati saya mesti dia orang tak doa ni. Rupanya betul. Okey. Seterusnya yang kelima. Qalbi. Apa makna qalbi? Hati. Berapa hati ni? Satu hati. Kalau dua hati disebut? Dua. Qalban tetap hati. Qalbani atau qalbaini. Jamak dia? Qulubun. Ini biasa kita guna. Kemudian perkataan musaddiqan. Tahu makna musaddiq? Membenarkan. Itu kalau tuan-tuan tengok, cuba tengok Sifir 3. Saya tunjuk ni janganlah takut pula. Ini sebab saya dah ingat Jadi tuan-tuan kalau dapat macam ni kena selalu bermain dengan Sifir. Dan saya tidak mengajar pun macam mana penggunaan Sifir. Sekarang ni saya tunjuk-tunjuk dulu. Kalau Sifir 3 bunyi macam mana tadi? Fi'il madhi? Fa'ala. Mudhari' dia? Yufa'. Tengok dia baris bawah pada tasydid bunyinya i. Yufa'ilu. Tulisan komputer tak dapat nak letak bawah dia boleh bawah pada tasydid. Jadi yufa'ilu. Macam mana bunyi masdarnya? Taf'ilin. Cuma orang pondok biasa menghafal dia dengan baris atas. Tetapi baris itu tidak memberi apa kesan kerana setiap baris isim mesti dibagikan alasan. Okey, dengan ni tuan-tuan akan dapat mengkiaskan perkataan-perkataan ini daripada perkataan bermakna daripada fa'ala. Ikut je baris dia. Saddaqa. Dia telah membenarkan, mengiyakan, memperakui. Okey. Dengan ni tuan-tuan akan dapat jadikan fi'il mudhari' dia yusaddiqu. Siapa ingat pattern selalu sebut dia akan jadilah walaupun tak ada baris. Yusaddiqu. Mana dia sedang membenarkan, dia akan membenarkan. Dengan ni tuan-tuan akan dapat masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Bunyinya tasdiqun maknanya pembenaran. 1, 2, 3. Terlupa. Kolom yang keempat bunyinya macam mana? Kolom keempat isim fa'il mufa'ilun. Dia akan jadi musaddiqun. Apa makna isim fa'il? Ni isim fa'il namanya, orang yang membuat. Kalau musaddiqun, yang membenarkan. Musaddiqun dia itu yang membenarkan. Kalau orang, orang lah. Kalau kitab, benda lah. Kalau statement, statement yang membenarkan. Tengok itu musaddiqun. Inilah musaddiqun, musaddiqin, musaddiqan, iaitu yang membenarkan. Isim fa'il, ini fi'il madhi. Ini fi'il, ini isim masdar, kata terbitan. Dan ni fa'il, isim fa'il, iaitu pelaku. Macam mana kita nak mengatakan daripada membaca jadi pembaca, menulis jadi penulis, berlari jadi pelari. Kalau membenarkan membenar, orang yang membenarkan atau benda yang membenarkan. Itu musaddiqun. Sekarang ni kita dapat perkataan ni insya-Allah 6. Musaddiqan. Baris atas tu lain hal. Sebab isim, ini isim ke fi'il? Bila dia baris apa ni? Baris apa? Atas. Ada berapa keadaan isim bagi atas? 11. Kenapa tuan-tuan diam? Saya diagram warna apa? Diagram warna tengok purple tau. Makna bila tuan-tuan dakwa dia isim berbaris di atas, mesti tersangkut pada salah satu daripada 11 sebab. Kalau tak tersangkut, dia akan mengikut. Tetapi di sini dia mesti salah satu daripada 11 sebab tersebut. Okey?
Kalau nak bariskan sebelum ni musaddi sampai situ, itu dia panggil bab sorof. Macam mana nak membaca perkataan? Tuan-tuan baris je kun 6 alasan, kun 11 alasan, kin 2 alasan. Itu ya. Baris hujung tu dipanggil ilmu nahwu. Baris sebelum hujung dipanggil sorof, iaitu pecahan perkataan. Kenapa tak baca masadda? Kenapa tak baca misaddi? Ya, baca musaddi, betul-betul ikut pattern. Ya, kenapa tak baca saduqa ke? Baca saddaqa. Dia tak ada baris macam-macam boleh kan? Tetapi baris dia ikut pattern. Ini dipanggil pecahan perkataan ataupun sorof yang orang takut. Sebab tu saya beranikan tuan-tuan dengan istilah sifir. Alah sifir, macam orang Melayu punya sifir je. Boleh tuan-tuan? Musaddiqun makna yang membenarkan. Seterusnya perkataan yang ke-7, hudan makna apa hudan? Petunjuk. Busyra makna apa? Khabar gembira. Busyra. Ya, busyra. Kalau khabar buruk apa? Mungkin kalau busyra khabar gembira, busyra. Kalau khabar buruk biasanya ancaman dipanggil wa'id. Wa'id. Khabar buruk, ancaman-ancaman. Ni berita-berita gembira. Okey, habis 8 perkataan yang kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan mesti tahu banyak lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tuan-tuan mesti tahu dan 8 dimaafkan kalau tak tahu. Bermakna tuan-tuan tidaklah sesukar mana nak belajar bahasa Arab. Kerana dah tahu banyak, terlalu banyak yang tuan-tuan tahu. Itu tak kira lagi perkataan Jibril apa semua tu. Perkataan qalbi tuan-tuan dah tahu, perkataan Allah diguna bahasa Melayu, kuda cakap Melayu biasa, mukmin semua tu. Habis ya. Okey, kita bila dah habis maknanya dah tahu semua perkataan, baru kita boleh bincangkan dari segi tata bahasa dia. Qul maknanya oleh engkau. Okey, tuan-tuan dapat dia tu, tuan-tuan mesti tahu dia fi'il apa. Dah tahu terjemah katakan oleh engkau fi'il apa? Okey, fi'il amar. Satu markah. Bila jumpa fi'il cari apa? Fa'il ada pada dhamir sebenarnya apa? Anta. Fi'il amar anta kan? Anta tu siapa? Nabi Muhammad. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Sebab tu dapat Muhammad tu, kerana dia adalah fa'il daripada anta. Boleh tak? Okey. Kalau noktah bertindih di sini, katakanlah oleh engkau perkataan ini kepada siapa? Yahudi. Ini ada kes lain pula berlaku kepada Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Dia diceritakan Yahudi kerana Rasulullah berhadapan dengan masalah yang sama. Kedegilan orang Yahudi menolak para Nabi dulu, sama ya degil dia macam mana yang Nabi jumpa kat Madinah. Degil. Jadi antara masalah dia tanya, Muhammad, siapa yang turunkan wahyu kepada engkau? Nabi kata Jibril alaihissalam. Kami tak nak, itu musuh kami. Dia terus membuat satu statement. Dia kata kalaulah Jibril tukang wahyu, takkan kami terima, sebab dia musuh kita orang. Sebab dia pernah membawa berita bahawa kami ini akan dikalahkan dalam peperangan, dan Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi dia ni tak boleh pakai. Bila tak boleh pakai Jibril, habislah satu Quran. Itu dia punya, dia senang nak tolak. Kalau turun dia kata kalau Mikail kami terima. Dia ada yang dia suka, dia tak suka pula. Macam Nabi.
Jadi dia kata kalau Mikail kami terima, kalau Jibril tak ada. Itu musuh ketat kami. Dia boleh bermusuh dengan malaikat Jibril. Okey, man siapa yang ini umum. Allah tak sebut orang Yahudi. Siapa yang kana adalah dia. Hari ni kita kata adalah dia. Bila kita jumpa kana Allahu aliman. Lepas kana baris apa? Kana Allahu aliman hakima. Ya? Kenapa dia bagi depan? Ni isim yang terletak lepas kana dipanggil isim kana. Isim kana mesti baris depan. Ingat je ayat Allah tu. Tapi kalau innallaha, lepas inna mesti ha, lepas kana mesti hu. Kana Allahu aliman, innallaha ghafurun. Ingat dua ayat tu kita akan tahu kaedah kana dengan inna. Terbalik. Ini isim inna, maka dipanggil khabar inna. Khabar kana. Isim inna mesti baris depan, khabar kana mesti baris atas. Kalau saya bagi tahu wa kana aliman hakima, mana isim kana? Mesti tersembunyi dalam kana. Apa dhamir di sini? Mesti nampak kemahiran tuan-tuan mengenali fi'il madhi. Apa dhamir di fi'il madhi ni? Huwa kana huma, kana hum, kanu huwa, huwa kana semulalah huwa. Ni. Jadi maknanya kalau kita kata mana isim kana dia ialah pada dhamir dia. Apa dhamir dia? Huwa. Huwa tu siapa? Allah juga nanti. Adalah dia tu siapa? Allah Maha mengetahui. Sama juga ini disebut secara jelas. Kanallahu, adalah Allah itu Maha mengetahui. Wa kana, adalah dia tu siapa? Allah adalah dia itu, iaitu Allah aliman, Maha mengetahui. Sama tak? Sama, cuma isim kana tak disebut sekarang. Tak sebut, jangan menggelabah. Cari. Kalau tak jumpa, tak faham. Adalah dia itu Maha mengetahui. Dah siapa pula dia ni, tak ada beri depan. Ada pada dhamir yang tersembunyi di sini. Okey. Kana. Kena cari apa? Isim kana. Mana isim kana? Bagi depan. Ada tak? Tak ada. Guna kaedah kedua, iaitu dhamir yang tersembunyi. Siapa dia? Kana. Makna isim kana dia adalah isim kana. Huwa. Huwa tu siapa? Ya, ialah betul lah, dia tu siapa? Di sini Allah lah. Ini dah tak boleh cerita dah. Ini cerita ayat. Itu contoh. Ya, sebenarnya Allah tak sebut Yahudi. Ni man. Siapa yang umum. Tapi memang kena kat Yahudi. Masa tu dia kata kami tak terima Jibril. Jadi Allah kata bagi tahu kat Yahudi siapa yang adalah dia tak kisah siapa-siapa pun, man ni umum. Orang Yahudi ke, orang Melayu ke, Cina ke, India ke, tak kisah. Ya, dia umum. Man kana. Mana khabar kana? Aduwan. Kenapa dia bagi atas? Khabar kana. Cuba terjemah. Man kana. Man siapa ya? Kana adalah dia, iaitu siapa-siapa saja. Aduwan, jadi musuh. Ya, musuh adalah dia. Musuh li bagi atau kepada Jibril. Jibril iaitu malaikat Jibril. Sebab dia orang kata kami memang musuh ketat dengan Jibril. Allah kata siapa yang dia adalah musuh kepada malaikat Jibril. Li haraf apa? Haraf jar. Kenapa tak bagi bawah Jibril?
Nanti kita akan belajar. Ada satu bab lagi yang isim dia tidak boleh bagi bawah. Itu kita belajar nanti kemudian. Okey. Dah. Ayat ni sampai sini faham? Sempurna ke tak? Kenapa tak sempurna? Tergantung. Maka tergantung dipanggil ayat apa? Itulah yang dikatakan ayat syarat. Sebab tu man tadi kita kata isim apa? Mausul dan syarat. Daripada ni sampai ke sini ayat tu masih tergantung. Maka dia perlu kepada ayat apa? Jawab. Apa makna jawab? Pelengkap. Okey. Siapa yang adalah dia musuh kepada malaikat Jibril? Fa inna hu. Dia tu siapa? Man. Bukan. Ini memang man pun boleh, tapi kena, kalau tak faham kena rujuk tafsir. Sesungguhnya dia iaitu malaikat Jibril. Jibril Sesungguhnya dia iaitu Jibril nazzala. Semula terjemah nazzala menurunkan. Dhamir tak sebut. Dia telah menurunkan. Fi'il apa tu? Fa'il dia siapa? Dhamir. Wa tu siapa? Jibril. Sesungguhnya dia iaitu Jibril telah menurunkan. Mana maf'ul bih? Itu yang kena turun. Kenapa jadi maf'ul bih? Dhamir melekat dengan fi'il. Sama juga maf'ulun bih. Sesungguhnya dia iaitu malaikat Jibril telah menurunkan nya tu apa? Ayat Allah. Nya Al-Quran. Ini kena tengok tafsir Nanti sesungguhnya dia telah menurunkannya. Nya tu siapa? Susah juga nak cari kan. Kena rujuk tafsir lah. Kalau dalam terjemahan tafsir mesti dia buat kurungan supaya faham. Yang menurunkannya nya apa? Menurunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad daripada langit pula jadinya. Menurunkannya iaitu Al-Quran ala qalbika. Engkau wahai Muhammad. Dia iaitu malaikat Jibril macam mana pun dimusuhi oleh orang Yahudi, tetapi hakikat dia malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran itu kepada ke dalam hati engkau wahai Muhammad bi izni. Ini perintah. Izni perintah, dengan izin makna bi amrin. Izni ini perintah, isim ke fi'il ke harf? Tandanya garis bawah lagi lepas harf jar. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Akhirnya dapat juga tanya soalan yang popular tu. Nanti tulis soalan popular Ustaz Rusdi. Kenapa isim tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Sebab arahan ni nak disandarkan kepada Allah. Arahan dengan perintah Allah. Bermakna dia bagi bawah sebab apa? Mudhafun ilaihi. Dah mu'alam dengan soalan ni? Belum lagi. Boleh tanya lagi insya-Allah. Lepas ni nak tanya. Kalau tak dapat jawab, tuan-tuan jangan baliklah. Saya balik. Biiznillah, dengan perintah Allah. Macam mana pun kau memusuhi Jibril, tetapi Jibril menurunkan Quran tu ke dada engkau wahai Muhammad, bukan main-main, bukan saja-saja, tapi semua dengan perintah Allah. Begitu juga beliau menurunkan wahyu kepada nabi-nabi yang sebelum itu. Sebab dia nak kait, dia suka malaikat siapa? Mikail. Mikail pun bertugas menjalankan perintah Allah. Kau nak musuhi apa pula? Okey. Kemudian ini adalah hal. Hal ni kita bincangkan kemudian. Hal ni adalah isim yang baris apa? Baris atas. Betul? Diagram warna apa? Purple. Cuba tengok isim mansub warna purple. Ada hal isim. Nombor berapa? Nombor 8. Ini hal maknanya cakap Melayu lah, menceritakan isim yang menceritakan keadaan.
Musaddiqan makna dalam keadaan membenarkan, ya, membenarkan. Keadaan kepada siapa ni? Membenarkan, mengiyakan. Ini keadaan Al-Quran menceritakan dia, iaitu malaikat Jibril menurunkannya Al-Quran ke dada engkau dengan perintah Allah. Dalam keadaan Quran itu membenarkan li ma, apa yang baina, di antara yadaihi. Okey, kalau satu tangan disebut yadun, kalau dua tangan ya yadani ataupun yadaini. Bermakna yadaini bagi apa ni? Bawah ataupun atas, ya. Tapi di sini bagi lepas baina, ya, dia isim zaraf akan jadi mudhaf. Yadain isim mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih mesti baris bawah. Bagi bawah menggunakan alif ke dia? Ya. Maka guna ya. Yadaini, apa makna yadaini? Dua tangan. Hi, dua tangannya. Kenapa ini dhamir apa ni? Hi, dhamir apa? Muttasil. Dia muttasil dengan apa ni? Isim ke fi'il? Isim. Dia akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Bermakna ini akan jadi mudhaf. Apa pantang mudhaf? Tak ada alif lam. Kedua, tanwin. Ketiga, tak ada nun apa? Nun musannad, nun jam'. Sebab tu dia jadi yadaihi, dua tangan. Tetapi ini bukan satu istilah yang boleh diterjemahkan. Yadaihi maknanya di hadapan. Itu dah jadi satu bahasa Al-Quran. Baina yadaini biasanya di hadapan. Okay, kalau dalam tafsir saya ayat ke berapa? 90 97 muwafiqan lil kitab, ya. Apa yang ada di hadapannya, membenarkan apa yang di hadapannya. Hadapan kitab Quran yang mendahului kitab Quran, kitab apa? Kitab apa? Atau Injil, lagi Taurat. Tapi Zabur ni dia tidak dikesan, ya? Walaupun diturunkan pada Nabi Daud, tetapi dua ni masih lagi ada saki-baki dan dipegang oleh orang Yahudi. Jadi Al-Quran tu diturunkan dalam keadaan membenarkan, mengiyakan ataupun bersamaan dengan apa yang di hadapannya, di hadapan Quran, iaitu kitab Injil dan Taurat. Sebab dalam kitab Injil dan Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad. Maknanya dia orang ni kenal Nabi Muhammad seperti kenal anak mereka sendiri. Ditanya kepada pendeta dia yang peluk Islam, Abdullah bin Salam, ditanya, betul ke orang Yahudi kenal Nabi Muhammad macam kenal anak sendiri? Kata Abdullah bin Salam, bahkan lebih lagi Nabi, lebih lagi kenal Nabi daripada kenal anak mereka. Macam kita tahu anak kita tak lalat dia berapa kan, ni kesan dia, ni kesan lahir ni, lebam ni tak hilang-hilang lagi sampai ke besar. Ya, begitu orang kenal anak dia. Tapi orang Yahudi ni kenal Nabi Muhammad ni lebih daripada tu, kata Abdullah bin Salam. Kalau dia dianggap dia nak daripada keturunan dia, tapi dia kenal juga bahawa dia Nabi Muhammad lahir bukan daripada keturunan dia. Dia tolak tu. Oh tak, itu jangan, dia punya statement saja. Tapi cerita dia orang tu duduk di Madinah. Kisah dalam salah satu daripada riwayat, orang Yahudi berada di Madinah, macam mana kisah dia? Tiba-tiba Nabi datang Madinah, ada Yahudi kan? Sejak bila? Sejak sekian lama. Dikatakan satu riwayat, dia adalah daripada pengikut Nabi Allah Musa AS dulu, yang beriman, yang buat haji. Haji syariat siapa? Nabi Allah Ibrahim, lagi lama kan? Dia orang pergi ke Mekah. Bila daripada Mesir, Palestin pergi ke Mekah, mesti lalu Madinah. Masa tu nama Madinah lama apa? Yasrib. Maka dia mendapati kota Yasrib ini sangat sesuai dan sama dengan yang diceritakan dalam Taurat. Inilah akan berpindahnya Nabi akhir zaman.
Dia boleh kesan tu. Walaupun dia beribu-ribu tahun Nabi belum berada di kota Madinah. Salah satu riwayat dia, sebab itulah dia orang tak nak balik. Sebab dalam Taurat dah diceritakan tempat ni sama seperti mana yang dalam Taurat, inilah tempat Nabi akhir zaman akan berpindah. Jadi dia tunggu situ beranak pinak. Sebelum mati pesan pada anak dia, nanti bapa tinggal kat sini sebab nak tunggu Nabi. Sampailah beribu tahun tu, siapa yang mempopularkan Nabi Muhammad ni kepada orang Madinah? Yahudi. Bila dia bergaduh, ya nanti jagalah kau wahai orang Arab. Ni akhir zaman nanti tak lama lagi akan lahir Nabi. Dia akan tolong orang Yahudi. Siap kau. Jadi orang Yahudi orang Arab di Madinah masa tu dah tahu cerita ni. Ya? Sebab tu bila dia orang buat haji, Nabi berdakwah di Mekah, dia terjumpa dengan Nabi. Inilah kisah pertama 6 orang daripada Yasrib memeluk agama Islam. Bila Nabi cerita, dia dah tahu ini yang Yahudi cakap ni, baik kita ambil dulu. Dia orang punya tujuan tu, ambil dulu. Jadi 6 orang ni beriman, dan akhirnya 12 orang tahun selepas itu. Kemudian dia orang berdakwah, dapat 72 orang yang berjanji dengan Nabi. Itu dalam bai'ah Aqabah. Apa tanda dia? Apa tanda dia kenal Nabi? Tanda Nabi oleh orang Yahudi. Ya, kalau dalam kitab Injil, kalau Salman Al-Farisi, Salman Farisi ni dulu, ini kena lanjutkan kita punya kelas Salman, dia bapa dia sembah api dekat Iran. Dia daripada Farsi, sebab tu nama dia Salman Farisi. Akhirnya pendek cerita, dia cabut lari sebab dia berjumpa dengan satu agama yang diikuti oleh penganut Nabi Allah Isa. Akhirnya dia lari sampai Syria. Dia belajar dengan 5 orang guru. 5 orang guru tu dia baca kitab Injil. Mati seorang, dia kata lepas ni nak belajar siapa? Tuan guru ni tu. Sampai guru kelima, lepas ni nak jumpa siapa? Tuan guru dia kata, aku tak tahu dah siapa yang pegang kepada Injil. Dia kata tapi dalam kitab ni, kitab Injil ni, dah ada tanda bahawa Nabi ni dah lahir. Itu panduan kitab Injil. Dah lahir Nabi ni. Lepas tu kau pergi cari di kawasan yang banyak kurma, kawasan dia tu. Salman pun pergi. Sebelum tu dia kata pesan 3. Salman kau cari, nak confirmkan Nabi ni akhir zaman. Dalam Injil cerita 3. Nabi ni tak terima sedekah. Nabi ni terima hadiah. Ketiga, kau confirmkan di belakang dia ni ada cop khatamun nubuwah. Ada macam lebihan daging kat belakang. Salman pergi jual dia punya lembu kambing dia, ikut kafilah dagang sampai ke Madinah. Pendek cerita dia confirmkan dengan 3. Dia beriman dengan panduan Injil. Dan banyak juga, walaupun tak banyak sangat, beberapa orang pendeta Yahudi dia beriman kerana panduan Taurat. Dan dia confirm betul. Dia ni Yahudi ni, ketika Nabi lahir lagi dia dah heboh dah. Dia nampak bintang, bintang Ahmad. Dia orang menjerit kat Madinah tu, uish, dah ada bintang ni, lahir Nabi akhir zaman. Masa tu orang kafir Quraisy melopong-lopong lagi. Ditanya kafilah dagang, siapa yang lahir hari ni? Tak tahu. Apa salahnya 4-5 orang lahir pun, apa kisahnya? Orang Quraisy mengang-ngang lagi. Tetapi Yahudi bertanya tentang bintang tu ada, bermakna Nabi itu dah lahir. Nabi itu lahir sekarang. Sampai dalam kisah Yahudi di Madinah tu menjerit, sampai berkumpul orang. Ini kisah dia bersambung-sambung. Banyak lagi cerita-cerita dia bang. Kalau nak cerita pukul 3 petang. Panduan daripada ajaran Taurat dan ajaran Injil. Dua-dua tu kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Okey. Kitab tu iaitu membenarkan apa yang di hadapannya di dalam yang kitab yang didahului oleh Al-Quran, iaitu Taurat dan Injil, dan hudan
Petunjuk. Mana kitab Al-Quran tu yang Allah turun kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril itu sebagai petunjuk. Wa busyra, berita gembira, ya, kabar baik, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi untuk sampaikan kepada orang Yahudi. Ya. Kalau nak musuh dengan Jibril pun sebenarnya Jibril buat kerja tu atas perintah Allah. Ya. Maknanya ayat Al-Quran yang diturun kepada engkau tu membenarkan apa yang dalam kitab mereka sendiri. Mereka nak tolak macam mana? Ya. Dalam Taurat dan dalam Injil sama. Ya. Tambah lagi, dan sama dengan yang ada dalam Taurat, kitab ini adalah petunjuk dan berita gembira kepada orang beriman. Sebelum balik, kita nak tanya hudan dan busyra tu, dia isim ke fi'il harf? Isim. Dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab apa? Tak ada ta marbutah. Semua perkataan adalah muzakkar kecuali tuan-tuan melihat tanda muannas. Apa tanda muannas? Tanda ta marbutah. Jannah. Muannas ke muzakkar? Yang kedua, apabila tuan-tuan mendapati di hujungnya ada alif maksurah. Busyra, huda, salwa, muna. Yusra, usra, busyra. Bermakna ini muzakkar ke muannas? Yang ketiga, apabila tuan-tuan mendapati di hujung perkataan tu ada alif mamdudah, alif panjang. Hamra, bayda, sauda, hamra, safra. Ya. Ini 3 tanda. Jangan salin sebab saya sudah sediakan dalam buku. Ya. Insya-Allah. Ini ada 3 tanda asasi untuk muannas daripada tanda ta marbutah. Bila hujung dia ini dipanggil apa ni? Ini bunyi busyra ke busyra? Kalau busyra bunyi alif. Alif tu dipanggil alif maksurah. Maka ini tanda panjang ke pendek? Panjang. Maka alif tu dipanggil alif yang dipanjangkan bunyi hamra, sauda, mamdudah. Mamdud yang dipanjangkan harakatnya. Kena baca panjang. Hamra, sauda, semua. Jadi hudan dengan busyra muzakkar ke muannas? Muannas. Apa tanda dia? Alif maksurah di hujung atau ya yang tak ada titik juga merupakan tanda muannas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu